بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك ربي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قال الله تعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. Bahagia Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, pimpin masyarakat, para asatizah, tuan puan-puan, muslimin muslimat, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafa'kan hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat limpah kurnia, sehingga dapatlah kita sekali lagi melalui satu hari yang penting, hari Arafah, hari wukuf, yang mana pada hari ini umat Islam daripada serata dunia sedang menyaksikan suatu perhimpunan paling besar di dalam sejarah manusia. Tidak pernah ada suatu perhimpunan sebesar ini dalam sejarah peradaban manusia, timur barat. Sehebat-hebat Maharaja Cina tidak dapat dia menghimpunkan manusia sebesar ini. Siapa yang dapat menghimpunkan? Sekaya-kaya Raja Saudi tidak dapat menghimpunkan manusia sebesar ini. Jika dipanggilkan, dibelanjakan segala hartanya untuk menghimpunkan manusia sebesar ini, belum tentu, dan dia pun takkan berbuat demikian. Kerana yang menghimpunkan manusia seramai 3 juta orang atau lebih pada suatu masa, di tempat yang sama, pada hari dan waktu yang sama, siapa yang mampu berbuat demikian? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adzim fil nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tuna min kulli fajjin amik. Ini adalah suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Nabi Ibrahim alaihi salam supaya menyeru manusia supaya datang menunaikan haji. Maka mereka akan datang untuk menunaikannya daripada segenap penjuru alam ini. Seruan itu hanyalah disebut, dilafazkan saja oleh Nabi Ibrahim. Seruan sampai ke segenap penjuru alam, timur dan barat, daripada pelusuk Kepulauan Luzon, Australia, ke sebelah barat Canada, Washington, di sebelah timur Jepun, Yokohama, Tokyo, semuanya datang. Daripada Kepulauan Riau, Sulawesi, datang berhimpun dengan seruan yang dikumandangkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang sedang menunggu giliran ataupun yang pernah pun memenuhi seruan ini, pastinya mempunyai kenangan masing-masing. Mereka yang pernah pergi ke sana melihat betapa istimewanya perhimpunan itu dalam pelbagai keadaan. Ada yang pergi sebagai tetamu, ada yang pergi hasil usaha bersungguh-sungguh menghimpun uang, ada yang berusaha sudah sampai ke sana tapi tak dapat wukuf. Macam-macam keadaan. Maka kesemuanya ini mengajar kepada kita suatu
pengertian dalam memahami erti korban. Apakah pengertian korban? Mengorbankan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala bagi mencapai matlamat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Kerana perintah Allah ini hanyalah dalam tempoh hidup ini sahaja. Setelah kita masuk ke liang lahat, tidak ada lagi perintah. Perintah ini, tempoh perintah ini, pelaksanaan perintah ini berkuat kuasa hanya semasa hidup, yang kita tidak tahu berapa sebenarnya tinggal lagi masa hidup kita ini. Jadi bersungguh-sungguhlah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun perlu berkorban. Ayat yang saya bacakan pada awal tadi daripada suratul Maidah ayat ke-26, kisah tentang dua orang anak kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Kisah yang diceritakan daripada turun temurun, diceritakan oleh para mufassirin. Ayat ini ayat ke-7, ya, ayat ke-27 suratul Maidah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita kisah ini. Watlu alaihi, bacakan kepada mereka, sampaikan wahai Muhammad kisah ini, berita ini, suatu berita penting, kejadian yang penting. Jika kita rasa ada satu kejadian penting, kejadian banjir, maka kejadian ini lebih penting daripada itu lagi. Yakni berita tentang apa yang telah berlaku ke atas dua orang daripada anak Nabi Allah Adam alaihi salam. Orang mufassirin menyatakan namanya itu Qabil dan Habil. Apabila kedua-dua anak Adam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah korban, fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kedua-duanya ini melaksanakan perintah tersebut. Yes, kami berkorban. Lalu kedua-duanya berkorban. Akan tetapi Allah menerima hanya daripada salah seorang dan menolak, ya, tidak diterima korban yang diberikan oleh seorang yang lagi. Lalu seorang yang tidak diterima korbannya ini menjadi marah, tidak berpuas hati, sehingga ke tahap mengugut, mahu membunuh saudaranya yang diterima korbannya itu. Lalu saudaranya itu tidak menjawab apa-apa, melainkan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jika kita fahami ayat ini, kita selami dan kita ukur dalam realiti kehidupan kita, tentu kita akan tersentuh jiwa dan perasaan kita apabila memikirkan sama ada segala apa yang pernah kita korbankan untuk Allah, untuk Rasul, adakah diterima? Bagaimana kita nak tahu? Kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Jika anak Nabi Adam alaihissalam ini, Qabil dan Habil ini, mereka, Allah tunjukkan kepada mereka siapa yang diterima korbannya itu, maka Allah menghantarkan api untuk menyambar. Lalu diterimalah korban daripada salah seorang mereka yang memberikan korban yang terbaik. Dan korban yang satu lagi ditolak, yang dikatakan korban itu daripada hasil yang kurang baik mutunya. Tetapi adakah kerana baik dan buruk itu Allah terima? Penerimaan itu adalah daripada yang bertakwa, yang memberikan korban itu dalam keadaan mereka itu bertakwa. Ini adalah indikator, ini adalah kayu ukur. Dan kita sendiri tidak tahu bagaimanakah keadaan kita, ketakwaan kita.
ketika kita melakukan korban itu, bagaimana ketakwaan kita? Ini yang kadang-kadang kalau kita fikir, ya Allah, kalau boleh tak mau siapa pun tengok, biar aku je korban seorang-seorang. Takut ada timbul perkara-perkara yang tidak takwa dalam hati kita kan. Oh, orang tengok korban banyaknya, korban ni berapa puluh ekor ni, berapa bahagia ni. Senang saja, easy korban. Kan. Radio IKIM tu selalu keluar easy. Easy dia kata. Nak korban ni, telefon saja easy korban. Boleh berkorban. Nak letak nama siapa pun boleh. Di sebalik easy itu, di sebalik mudahnya itu, senang zaman sekarang. Tak payah susah-susah asah pisau pun nak berkorban. Fulus RM500, RM700, RM900, dapatlah korban. Susahlah nak mencari fulus tu, tetapi pelaksanaannya mudah saja. Yang susah ni siapa? Petugas-petugas lah yang susah. AJK, tukang sembelih, tukang lapah, tukang agih, ni yang susah. Yang keluar duit tinggal ambil daging. Sebab itu dituntut di dalam pelaksanaan ibadah korban ini, orang yang pemilik korban ini seboleh-bolehnya dialah sendiri yang menyembelih. Ini kepada mereka yang mampu, anak-anak muda terutamanya, kena ada semangat untuk menyembelih. Diberikan semangat oleh mereka yang lebih dewasa, lebih tua daripada mereka. Dah 20 tahun Tok Imam je duk sembelih. Tahun depan belum tentu Tok Imam ada lagi. Latih. Ada 12 ekor, latih kalau boleh. 5 orang anak muda yang paling berkebolehan. Jangan time tu baru nak bagi pisau kat dia. Bagi tahu daripada Raya Aidilfitri lagi bagi tahu. Nanti raya korban, bapak nak kamu yang sembelih. Berlatih dulu sekarang. Cari pisau, asah, sembelih. Macam ni cara dia. Ini proses pendidikan, walaupun terpaksa berkorban. Jadi daripada kisah Qabil dan Habil ini, pertama sekali kita melihat mengapakah orang yang tidak diterima korbannya sampai begitu marah. Bermacam-macam pandangan boleh dikeluarkan di situ. Barangkali kerana sepanjang kehidupannya itu dia berbuat sesuatu untuk mendapatkan pengiktirafan. Apa saja yang dibuat, no? Mahukan pengiktirafan, recognition, acknowledgement. Itu yang dikehendaki dalam kehidupannya. Kalau tak ada acknowledgement, lain kali tak nak buat. Barangkali ini wujud, karakter seperti ini wujud. Zaman sekarang ni kalau tidak ada publicity, kalau tidak ada sijil, tidak ada sertifikat, bukan kata tak penting. Boleh kalau nak dapatkan sijil. Tapi kalau tak ada semua tu, kamu nak tak korban? Macam mana kamu korban? Itu tanya diri sendiri, bukan kita tanya pada orang. Jangan tengok orang. Masalah ni kita, hanya kita yang tahu jawapan. Oleh kerana keadaan sedemikian, tiba-tiba semua manusia ketika itu menyaksikan korban dia tidak diterima. Allah, perasaan dalam hati itu geram tu. Semua orang tahu korban tak diterima ni, macam-macam persoalan boleh timbul kan. Barangkali ada sebabnya tu, Allah saja lebih mengetahui. Mungkin cara hidupnya tu, gaya hidupnya, perbuatannya sepanjang dia hidup, sebelum dia melaksanakan korban itu, ada sesuatu pada tingkah laku dia, ada sesuatu pada kepercayaan dia, ada sesuatu pada keyakinan dia, ya, ada sesuatu yang tidak murni, yang menyebabkan martabat ketakwaannya itu jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menjadi marah bila orang tahu. Kalau sekiranya orang tak tahu, dia tak kisah pun. Sebab apa?
Sebab dia dah bagi korban yang kurang mutu, kurang bermutu. Simpan dalam karung, ikat elok-elok, ini korban saya, tak ada siapa pun nampak apa ada dalam tu. Tetapi Allah tunjukkan. Jadi ini suatu petanda betapa Allah itu boleh untuk menaikkan darjat seseorang, atau sebaliknya menurunkan darjat seseorang dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, menurut ukuran-ukuran yang tertentu. Justru dalam memerhatikan keadaan ini, kita perlulah berusaha bagi yang mampu melaksanakan korban untuk memperbetulkan niat. Niat kita berkorban semata-mata kerana Allah, bukan kerana dah tiap-tiap tahun buat korban, takkan tahun ni tak buat bang, okeylah kita buat. Tidak semata-mata. Murninya niat kita ini kerana kita melihat ramai lagi orang yang susah, maka 2/3 daripada daging korban ini aku sedekahkan. Dan itu pun yang dituntut. Kerana itu yang afdal dalam memilih haiwan korban ini ialah yang paling banyak dagingnya, paling banyak dagingnya. Unta lebih utama daripada lembu. Lembu dari segi saiznya, seekor lembu lebih banyak daging daripada kambing. Tetapi kambing lebih utama daripada satu bahagian, sama ada lembu ataupun unta. Satu bahagian kambing lebih utama, lebih afdal. Satu ekor kambing, seekor kambing, bukan ekor kambing, seekor lah, kepala sampai ekor, lebih utama daripada satu bahagian unta, kerana manfaatnya itu lebih banyak. Jadi di sini melatih kita berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah dan Rasul. Kita berusaha untuk menyembelih korban kita sedaya upaya. Walaupun tak pernah sembelih ayam ni, tapi cuba tanya elok macam mana, cuba sembelih. Bismillah, Allahu Akbar, baru kita rasa darah yang tumpah itu, bersama darah itu tumpah ke bumi, Allah hapuskan dosa-dosa orang yang menyembelih, orang yang berkorban kerana Allah. Bismillah, Allahumma minka wa ilaik. Ini adalah korbanku ya Allah, daripada dia datang, daripada dia dan untukmu. Korban ini datang dia daripada kamu dan aku kembalikan, dan ia kembali kepadamu wahai Allah. Minka wa ilaik. Tersembelih bagaimana melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyembelih sebagaimana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wahai Muhammad, kami telah mengurniakan kepada kamu al-kautsar, satu telaga yang besar, sangat luas, sangat lebar, sangat besar telaga ini. Suatu nikmat yang tidak diperolehi oleh nabi-nabi yang lain, yang mana umat Muhammad akan datang ke telaga Kausar ini dan mencedok air untuk diminum. Setelah diminum air ini, mereka tidak dahaga lagi di mahsyar. Ini suatu kurniaan besar kepada kamu wahai Muhammad. Setelah melalui pelbagai ujian, pelbagai dugaan, menempuh pelbagai pancaroba perjuangan dakwah ketika itu, Allah selamatkan baginda satu persatu dengan kesabaran. Lalu Allah kurniakan Al-Kautsar, maka fasalli, maka tunaikanlah salat, sembah Tuhanmu dan sembelihlah korban. Sesungguhnya golongan yang membenci kamu, mereka itulah yang terputus. Terputus berarti tidak mendapat rahmat Allah, sedangkan kamu terus mendapat rahmat besar daripada Allah. Dan rahmat itu juga sampai kepada sekalian alam, sampai kepada kita bukan saja di dunia, malah di akhirat, di mahsyar.
Yang pernah pergi ke Arafah tentu ingat dengan jelas panasnya suasana di Arafah itu, betapa beritnya ya, kalau tidak cukup bekalan airnya. Bagi yang pernah cuba untuk menghampiri Masjid Namirah, masjid yang berhimpun, bukan setakat berhimpun, berlindung di dalamnya, daripada kepanasan, berbondong-bondong orang berebut nak masuk. Allahu Akbar. Pada tahun lalu Allah izinkan saya untuk cuba masuk. Allahu Akbar, memang susah nak masuk. Akhirnya setakat di anjung sajalah, duduk di anjung itu pun tak ada saf ni, duduk macam berhimpun, duduk macam tu. Kaki tu tak boleh nak bersila dengan betul pun, rapat kaki tu. Macam mana aku nak sembahyang nanti tengah khutbah tu? Macam mana nak sembahyang macam ni? Ada pula kawan Arab sebelah ni, budak Mesir, muda lagi budak Mesir ni. Allahu Akbar, muda lagi, baru 20-an ni, bawa plastik dia apa semua. Tolong jaga barang saya ni, saya nak pergi bilik air. Tolong jaga barang dia. Orang masuk ni, tentera jaga apa semua, hiruk pikuk. Itu yang dapat duduk dalam masjid tu. Allahu Akbar. Tak lama lepas tu dia pun datang ambil barang dia, azan untuk berdiri saf untuk sembahyang. Sembahyang Zuhur tu macam sembahyang jenazah tu. Berdiri dekat-dekat. Subhanallah. Itu yang dapat masuk masjid. Yang tak dapat masuk masjid, duduklah di luar tengah panas. Jemaah haji Malaysia selesa ya di kemah. Tapi ingat, orang yang di luar yang tak ada kemah, ada setengah tu yang bayar untuk kemah, datang tak ada kemah. Sama ada dia kena tipu ke, dia tersalah tempat ke, macam-macam cerita lah di padang mahsyar, di padang Arafah ni ya. Setelah itu kita nak haus nak mencari air, macam mana? Bekalan habis, lori-lori campak air. Kita pun jadi berebut air tu. Jadi kita tak ada malu, tak ada segan, kita pun berebut nak air tu sebab dah harga air yang dalam kotak tu. Lapar pula lagi. Ini dirasai oleh orang yang mau mencubalah. Kalau duduk dalam kemah boleh saja, relax dalam kemah, tak ada masalah, diterima juga. Tapi kita nak cuba merasai bagaimana suasana sedikit yang apa yang dirasai oleh umat Islam di rata-rata tempat di dunia ini dalam keadaan serba kekurangan, sambil membayangkan bagaimana suasana di mahsyar. Payung ni, bawa payung, tapi panas tu macam tak ada payung, tembus. Ketika itu kita, ya Allah, terkenang dosa-dosa kita, kesalahan kita pada mak ayah kita, pada guru-guru, kawan-kawan. Boleh menangis seperti bayi menangis, tak ada, hatta kita menangis pun kita tak dengar suara kita menangis, sebab suasana yang begitu manusia. Subhanallah. Kalau duduk di kemah memang sonok lah ya. Ada aircon, setengah kemah tu aiskrim pun ada, rumput yang hijau, ada mist, ada misty air kan, sejuk, aircon, sonok. Makan makanan hotel, ada chef hidang makanan, nasi mandi lahma, bilik air pun tak payah berebut, ada. Kemah itu juga saya pernah rasa sebagai tetamu. Masa itu saya pernah menjadi tetamu kepada Raja Arab Saudi. Memang mewah, memang Masya Allah. Jadi daripada kemewahan itu kita cuba rasa kesusahan. Allahu Akbar, tak dapat nak menahan. Bagaimanakah di mahsyar nanti? Manusia itu berada pada keadaan yang berbeza-beza. Mereka yang memperoleh nikmat mengecap telaga Kausar, memperoleh nikmat perlindungan pada hari tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Imamun adil, nombor satu, pemimpin yang adil. Syabun nasha'a fi ibadatillah, golongan muda, golongan belia
yang hidup dalam ibadah kepada Allah. Ada 7 golongan. Warajulun da'athum ri'atun, manusia yang cuba, seorang lelaki yang cuba diajak, digoda, tapi dia bertahan dengan iman dia. Lelaki yang ta'allaqat qalbuhu bil masajid, hatinya itu sentiasa terikat dengan masjid. Keluar daripada masjid, dia dah ingat nak datang masjid lagi. Keluar daripada masjid, nak datang masjid lagi. Ni hati terikat dengan masjid. Golongan yang bersedekah, sampai orang tak tahu pun dia bersedekah, tapi sebenarnya sedekah dia itu, yang orang tahu tu sikit, yang orang tak tahu tu lagi banyak. Yang ni antara golongan-golongan dapat perlindungan. Adakah kita boleh termasuk golongan ini? Bagaimana? Tentu memerlukan ikhtiar. Takkanlah masuk kubur baru nak berikhtiar. Sebelum masuk berikhtiar. Masalahnya kita tak tahu bila kita akan masuk kubur. Jadi ikhtiar itu perlu bermula. Bila nak mula? As soon as possible. It should begin yesterday, the day before, 10 years ago. That's the best time to start your sacrifice. But the second best is now. It's now to start. Today, without delay. Bila nak mula berkorban? Mungkin semalam, sebelumnya, atau 10 tahun yang lalu. Itu yang terbaik. Tetapi jika tidak, the best, second best, masa yang kedua terbaik ialah sekarang, untuk kita berkorban, cari jalan untuk berkorban untuk Allah dan Rasul. Maka demikian kita memahami sedikit sebanyak daripada pengajaran daripada ibadah korban. Sebenarnya tajuk yang diberikan pada saya, korban ini, hanya malam ini saja sempena ibadah korban yang akan kita sama-sama lalui insya-Allah pada hari Ahad nanti. Timbul persoalan, orang dah wukuf ni, besok kita nak puasa ke lagi? Ataupun bukan patut kita berpuasa hari Jumaat ni ke? Besok sepatutnya kita raya. Okey, sekarang pukul 8, berarti di sana 1, 2, 3, 4, 5, kira-kira pukul jam 3 sekarang ni. Mereka dah asar dah, ya, sampai hampir asar dah. Kejap lagi matahari terbenam, mereka akan bergerak ke masyair yang lain. Jadi besok, kira sekejap lagi subuh, nanti dia orang raya lah. Kita baru nak berpuasa, macam mana ni Ustaz? Itu persoalannya. Ini soal hukum hakam. Kita serahlah kepada mereka yang mempunyai ilmu dalam bidang ini. Dan secara ringkasnya kita boleh sebut, waktu penentuan waktu solat tidak sama dengan penentuan waktu ibadah puasa, tidak sama dengan penentuan waktu wukuf, tidak sama. Ibadah solat, negara-negara di sebelah timur dahulu, kita solat dulu daripada dia. Kerana apa? Mengikut kepada pergerakan matahari, yang hakikatnya pergerakan bumi lah, bergerak ke arah timur, menyebabkan matahari terbit daripada timur. Bulan matla' daripada sebelah barat. Matla' ini ialah tempat terbitnya bulan. Maka dengan itu, bagi penentuan takwim, kalender, ibadah puasa, wukuf, dia bermula daripada sebelah barat. Faham? Jadi berbeza. Kalau nampak perkara ni pun dah boleh accept dah. Dah boleh accept the difference. Sebab penentuan ini ada yang ditentukan dengan matahari, ada yang ditentukan dengan bulan. Jadi dalam masalah penentuan ini, sumu li ru'yatiha, bila kamu nampak, maka kamu berpuasalah dengan ru'yah dan juga dengan hisab. Maka menurut hisabnya, tarikh kita ini lewat sehari. 1 Zulhijjah kita ni lewat sehari. Maka kita berpuasalah pada 9 Zulhijjah. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW sendiri menyebut tentang sunnah untuk berpuasa pada 9, dengan perkataan 9, Tasi', pada hari ke-9. Maka kita berpuasa sempena 9 Zulhijjah. Walaupun pada ketika itu umat Islam sudah habis
hari Arafah telah tamat di tempatnya, kerana mereka sudah pun memulakan 10 Zulhijjah. Kita masih lagi 9, maka kita berpuasalah sebagaimana dia ajar Nabi SAW pada 9 Zulhijjah. Tetapi kalau rakyat Malaysia yang berada di negara Teluk, di negara Arab, di Mesir, di Sudan, maka mereka ikutlah kalender di sana, berpuasa pada hari Jumaat, ya. Jadi bab korban ini kali ini saja, insya-Allah nanti kita akan kembali semula dengan tajuk berhubung dengan alam kematian dan hari kiamat, satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kembali kepada ibadah korban, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah sebentar tadi, menyuruh Nabi SAW menceritakan tentang kisah Qabil dan Habil, bagaimana seorang yang gaya hidupnya itu yang tidak bersungguh-sungguh untuk bertakwa, korbannya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, dan diumumkan, announced, semua orang tahu, nampak korban dia tak diterima. Bukan manusia zaman tu saja, sampai kepada kita pun tahu korban dia tak diterima. Marahnya itu sampai tahap boleh membunuh orang. Jadi bagus juga kadang-kadang kalau orang kata Melayu mudah lupa. Bila melupa ni, kita pun jadi tak ingat dah. Kalau ada permusuhan lama tu, kita boleh lupakan dia. Lebih baik kita lupakan permusuhan, dendam ke perselisihan tu, lupakan, daripada benda tu duk teringat ni, kita pun jadi dendam. Jadi sampai kadang-kadang marah, menimpa marah tu, sampai kita jadi tak boleh tahan kemarahan. Korbankanlah, walaupun mungkin sumbangan kita tu tak mendapat pengiktirafan, tak apa, sabarlah, baiki diri, perbaiki diri, periksa diri. Mungkin ada aspek yang kita tak sedar, walaupun kita sudah 5 waktu datang ke masjid, apa lagi yang masih kita, mungkin ada hak ibu dan ayah yang kita tidak tunaikan, mungkin ada hak adik-beradik yang kita tidak tunaikan. Tengok seorang-seorang adik-beradik kita, abang, kakak, adik lelaki, adik perempuan, ada tak hak-hak mereka yang kita terambil? Ada tak kewajipan kita terhadap mereka yang tidak kita tunaikan? Biasa hak-hak sesama manusia ni yang paling susah. Jiran-jiran, isteri, ada tak hak dia yang aku tak buat? Suami, ada tak aku buat sesuatu di belakang dia yang dia kalau tahu dia mesti marah benda ni? Anak-anak, aku tak didik anak-anak ni, aku biarkan dia, aku abaikan, duit aku bagi tapi aku abaikan kerohanian dia, aku abaikan pembinaan syakhsiah dia. Sebagai majikan, mungkin kaki tangan saya ni aku telah pilih kasih, mungkin aku tidak memberikan hak yang sepatutnya, kerana kepentingan diri aku telah melebihkan yang lain daripada yang sepatut mendapat haknya. Duit yang aku terima, aku tak gunakan sepenuhnya, aku telah tersalah menguruskan wang ini. Ada pilihan Islamic banking, aku letak dalam riba banking. Aku tak buat sesuatu pun nak memperbaiki keadaan ini. Ada patut masa kena bayar zakat, aku tak bayar zakat. Jadi ini kena tengok, bayangkan diri kita ni, walaupun korban kita disembelih, boleh nampak darah korban kita mengalir, tetapi hanya kita yang tahu di manakah diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan.
Alhamdulillah. Maka demikianlah sedikit sebanyak penghayatan daripada ibadah kurban. Buat mereka yang melaksanakan kurban, selamat melaksanakan ibadah kurban anda dengan menghayati kisah Qabil dan Habil. Ketika mana anak Nabi Allah Adam ini yang diterima pula korbannya, dia tidak sombong, tidak ada langsung rasa bongkak di dalam dirinya, bahkan dia simpati. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilayk liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kalau kamu, saudaraku, menghulurkan tanganmu untuk kamu membunuh aku tidak akan sama sekali membalasmu. Aku tidak akan pun angkat tangan pun tidak. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dia memang masya-Allah kepribadian yang begitu luhur pada diri anak kepada Nabi Adam ini yang diterima. Dan di sebaliknya pula suatu sifat bengis, sifat keras yang akhirnya menyesal di atas perbuatannya. Watak-watak ini wujud. Kedua-duanya berkorban, kedua-duanya berusaha, tetapi pada akhirnya natijah yang berbeza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di kalangan orang yang diterima korbannya. Bagi orang yang diterima, apa saja korban yang kita lakukan untuk Allah? 4 sekurang-kurangnya bentuk korban. Korban harta, ya. Harta yang kita korban untuk Allah dan Rasul. Mengorbankan masa. Sekurang-kurangnya kita korban masa itu untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang disuruh oleh Nabi untuk kita baca. Man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Nabi suruh baca suratul Kahfi. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan berikan kepadanya cahaya yang menerangi hidupnya di antara 2 Jumaat.
daripada satu Jumaat hingga Jumaat yang akan datang, 8 hari. Tak mau baca, korban masa, baca tak sampai setengah jam suratul kahfi. Kalau dah lancar baca 10 minit boleh habis. Tak mau korban. Ini muhasabah. Lalu macam mana korban kita mau diterima? Minal muttaqin tu bagaimana? Korban nafsu, keinginan, ingin macam-macam dalam dunia ini kan. Cuba tengok ada tak orang lain yang sepatutnya aku kena tunaikan hak dia, kerana aku mengikut kehendak aku ni, ternafi hak dia. Zalim. Sanggup aku buat macam tu? Ikut nafsu. Korbanlah nafsu. Korban. Ya, apa lagi kita boleh korban? Yang terakhir, tentulah mengorbankan diri sendiri. Mungkin pengaruh pangkat kedudukan, mungkin reputasi, terpaksa. Untuk Allah dan Rasulnya tiada yang boleh aku kompromikan. Sehingga kan jiwa pun aku serahkan untuk Allah dan Rasul, kerana jiwaku ini memang miliknya. Demikian kita melihat manusia itu berbeza-beza pada tahap jelasnya penglihatan dan kesedarannya tentang hakikat kehidupan. Mudah-mudahan ibadah korban yang akan kita lalui insya-Allah pada hari Ahad nanti meninggikan sedikit sebanyak kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi golongan yang memperolehi perlindungan pada hari mahsyar yang tiada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minal muttaqin waj'alna minal faizin min ibadika as-salihin min warathati jannatin na'im. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim barik ala abdika wa rasulika Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan, rapatkan bahu, samakan tumit dalam satu barisan. Istawu yarhamkumullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma ba'id baina yadayna khataya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء